Assalamualaikum diucapkan kepada Ustaz. Hari ini saya akan membentangkan tajuk MPU 21032 Etika dan Peradaban. Nama saya adalah Nur Nasri Natrim bin Namuddin, 17 DSB 21 F2021. Tajuk adalah Etika dan Peradaban yang ada dalam Islam dan kepercayaannya. Seterusnya. Pengenalan etika dalam Islam. Etika Islam adalah dikaitkan dengan istilah akhlak atau jamak daripada khuluq di dalam bahasa Arab. Daripada sudut bahasa, ia bermaksud sikap, tabiat, budi pekerti, perangai dan tingkah laku. Dari sudut istilahnya pula, ia dapat dimaksudkan sebagai tingkah laku semula jadi atau kebiasaan individu yang dipancarkan hasil daripada keadaan jiwa seorang individu tersebut serta tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Abu Allah Al-Mahmudi 1967 2020. Seterusnya pula. Sumber etika dalam Islam. Islam melihat bahawa etika itu bukanlah hasil daripada timur tara, pemikiran atau kebijaksanaan manusia biasa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulnya sahaja yang mempunyai autoriti terhadap sistem etika ini. Prinsip Tauhid Allah pencipta semesta alam. Setiap anjuran dan segala larangnya wajib ditaati atau dijauhi, insentif dan penalti. Seterusnya pula. Prinsip utama dalam etika Islam. Etika selari dengan fitrah manusia. Etika mestilah selari dengan al-adin agama. Yang ketiga, etika membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia. Keempat, etika menyantuni hubungan manusia secara personal dan impersonal. Seterusnya pula. Amanah. Satu, amanah. Dari segi bahasa, amanah bermaksud aman, damai, tenteram, selamat dan harmoni. Secara istilahnya, amanah bermaksud menyerahkan tanggungjawab kepada seseorang yang berhak menerimanya dan dipercayai agar melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan jayanya tanpa mengabaikan. Andi Muhammad 2015, Du Azman 2094. Seterusnya pula, yang kedua, amanah masih lagi amanah terhadap Allah. Sebagai hamba taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagai khalifah, memelihara, memakmurkan serta membangunkan bumi agar lebih sejahtera. Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara, menghargai, mencontohi serta mengamalkan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, tolong menolong. Orang Islam berkewajipan menolong sesama manusia di dalam tiga kategori, iaitu menolong para kerabatnya, keluarga, menolong jiran sesama Islam serta menolong jiran bukan Islam. Misalnya, sikap orang Ansar menolong orang Muhajirin. Yang ketiga, pemurah. Bersikap pemurah dapat diperhatikan dengan amalan membelanjakan harta di dalam hal-hal yang dituntut oleh syariat. Infak membersihkan hati sang pemberi harta daripada segala sifat riak, sombong dan bongkah di atas pemilikannya harta. Seterusnya. Sabar. Dari sudut bahasa, sabar dapat diartikan sebagai menahan diri. Dunia ini dianggap sebagai pentas di mana manusia itu diuji dengan berbagai rintangan dan cabaran hidup, sama ada dari sudut kewangan, kesihatan dan sebagainya. Kesimpulan adalah dapat disimpulkan bahawa terdapat banyak persamaan di dalam isu-isu etika dan peradaban yang ada dalam agama Islam dan kepercayaannya, seperti kita adalah menolong sesama umat Islam, sama dengan berada kepada Islam. Keduanya bertunjukkan Al-Quran dan Sunnah yang berdasarkan sumber etika. Itu saja daripada saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamina binti Muhammad Masleh, pelajar Diploma Seni Bina dari Politeknik Sultan Irsyad. Hari ini saya akan membentangkan etika dan peradaban yang ada dalam Islam dan kepercayaannya. Pertama sekali, pengenalan. Dari segi perspektif Islam, akhlak atau jamak dapat dikaitkan dengan daripada kulub di dalam perkataan umran yang bahasa Arab membawa maksud dari sudut bahasa, iaitu sikap, harta, kawasan yang didiami, tabiat, budi pekerti, berkembang subur dan maju, perangai dan tingkah laku. Istilah adab juga merujuk dari sudut istilah tingkah kepada jemputan ke suatu laku semula, jadi daripada majlis. Adbun pula bermaksud keadaan jiwa seseorang memperoleh tingkah laku yang individu tanpa menunjukkan pemikiran dan pertimbangan pemikiran. Roh tadib adalah proses membentuk disiplin baik. Dalam bahasa Arab, perkataan peradaban lahir daripada madana mempunyai dua pengertian, iaitu kepada perbuatan membuka, perbuatan memperhalus budi pekerti. Yang kedua, prinsip. Yang pertama, etika mestilah selari dengan al-din, iaitu di dalam Islam, orang yang mempraktikkan etika atau akhlak yang mulia dilihat sebagai orang yang berjaya mempamerkan iman serta agamanya. Manakala orang yang melakukan perbuatan yang keji dianggap sebagai orang yang lemah iman serta agamanya. Kedua, etika membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia. Etika di dalam Islam juga perlulah menggariskan tentang dua dimensi sikap manusia, iaitu dimensi sikap positif serta dimensi sikap negatif. Dimensi positif yang disebut di dalam Al-Quran adalah seperti al-ilm, ilmu pengetahuan, al-bayan, wacana intelektual, dan al-takwim al-hasan, karakter semula jadi yang baik, selalu dikaitkan dengan fitrah semula jadi manusia yang suci. Yang ketiga, etika menyantuni hubungan secara personal dan interpersonal. Personal melibatkan proses tazkiyatun nafs, penyucian diri, iaitu satu proses yang mana melibatkan penambahbaikan intelek serta kerohanian jiwa yang berterusan. Proses ini amat penting agar dapat memastikan jiwa manusia itu sentiasa suci dan bersih dari sifat-sifat yang buruk dan tidak disukai dalam Islam. Yang ketiga, contoh. Terdapat dua contoh. Yang pertama, etika dalam Islam. Pertama, kehidupan yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Sebagai contoh, seseorang itu dikatakan beretika apabila bertindak dengan jujur, menunjukkan belas kasihan dan kesetiaan. Manakala, perbuatan seperti mencuri, membunuh, menipu dan memfitnah menunjukkan sikap tidak beretika. Seseorang itu dianggap mempunyai etika selagi perbuatannya tidak menyimpang dari norma-norma sosial, peraturan, undang-undang dan nilai-nilai moral yang boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, peradaban dalam Islam. Rabani, ketuhanan atau keagamaan, berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan. Sumber matlamat dan tujuan kehidupan manusia adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejagat, sempurna, syumul, meliputi semua bidang kehidupan. Yang keempat, nilai-nilai murni. Yang pertama, amanah terhadap diri sendiri. Lahiriah menjaga kesihatan, kebersihan dan memberi hak pada anggota panca indera. Rohaniah, anggota panca indera digunakan untuk beribadat dan bukannya untuk perbuatan sia-sia dan dilarang terhadap orang lain. Setiap manusia itu mestilah menjalankan amanahnya terhadap masyarakatnya, sama ada dari sudut perkhidmatan, saling tolong-menolong, bekerjasama, bersikap insan, bercakap benar serta mengeluarkan zakat dan bersedekah. Yang kedua, pemurah, membersihkan hati sang pemberi harta daripada segala sifat riak, sombong dan bongkak di atas pemilikan hartanya.
menanam sikap saling sayang menyayangi serta prihatin terhadap sesama insan. Status ekonomi masyarakat akan maju. Terakhir, membasmi kemiskinan dan kadar jenayah. Kesimpulan adalah dapat disimpulkan bahawa terdapat banyak persamaan di dalam isu-isu etika dan peradaban yang ada dalam agama Islam dan kepercayaannya. Keduanya bertunjangkan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mendasari sumber etikanya. Walaupun tamadun Melayu pada mulanya menerima pengaruh animisme serta Hindu-Buddha, namun ternyata prinsip-prinsip Islam lebih ditekankan dalam adat-adat yang menjadi garisan panduan etika bagi masyarakatnya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurzalika binti Yusof. Saya dari Politeknik Sultan Idris Shah, pelajar Diploma Seni Bina. Tajuk saya akan bentangkan pada hari ini ialah etika dan peradaban yang ada dalam Islam dan kepercayaan kita. Kita teruskan dengan pendahuluan. Setiap agama yang wujud di atas muka bumi ini sama ada bersifat agama samawi, iaitu agama yang datang berasaskan wahyu dan Tuhan, dan juga agama budaya, iaitu agama yang lahir berasaskan pengalaman tokoh dan kehidupan. Semuanya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selain setiap agama juga mengandungi cara mereka tersendiri mengikut agama yang mereka anuti. Pengenalan etika dan peradaban. Pengenalan etika. Etika Islam mengikut dari segi istilah dikenali sebagai akhlak atau jamak, iaitu daripada huruf di dalam bahasa Arab. Dari segi istilah lagi, etika dikenali sebagai tingkah laku semula jadi daripada keadaan jiwa seseorang tanpa pertimbangan pemikiran. Dari segi bahasa pula dapat dilihat melalui sikap, tabiat, budi pekerti, perangai dan tingkah laku seseorang individu. Seterusnya, pengenalan untuk peradaban. Dari segi perspektif, Islam dapat dikaitkan dengan perkataan umran yang membawa maksud harta, kawasan yang didiami, berkembang subur dan maju. Istilah adab juga dapat dirujuk kepada jemputan ke suatu majlis. Ia terbahagi kepada dua, iaitu adbun. Adbun bermaksud memperelok tingkah laku yang menunjukkan tingkah laku, pemikiran dan roh seseorang individu. Yang kedua, takdib. Takdib bermaksud proses membentuk disiplin baik seseorang. Dalam bahasa Arab pula, peradaban lahir daripada madana yang mempunyai dua pengertian, iaitu merujuk kepada perbuatan membuka bandar serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Akhir sekali, kesimpulan. Dapat dilihat kedua-duanya bertunjangkan Al-Quran dan As-Sunnah yang mendasari sumber etikanya. Dapat disimpulkan juga bahawa terdapat banyak persamaan di dalam isu-isu etika dan peradaban yang ada dalam Islam dan kepercayaan kita. Selain itu, dapat kita lihat prinsip-prinsip Islam lebih ditekankan dalam adat-adat yang menjadi garis panduan etika bagi masyarakat kita. Ini juga bukan sekadar dapat menekankan kemajuan dalam bentuk kebendaan sahaja, malah dalam kemajuan dari sudut bukan kebendaan juga perlu seiring agar pembangunan dikecapi secara holistik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfa Izayu binti Arifin, pelajar Diploma Seni Bina dari Politeknik Sultan Idris Shah. Sebelum itu, saya dahului dengan pendahuluan. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa yang menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Agama Islam iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ajaran yang diturunkan Allah terdapat dalam Al-Quran dan
sunnah Nabi sahih berupa perintah, larangan dan petunjuknya untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Seterusnya, tajuk yang akan saya bentangkan adalah nilai-nilai murni, etika dan peradaban dalam Islam. Dalam etika dan peradaban yang ada dalam agama Islam, terdapat nilai-nilai murni seperti amanah. Amanah bermaksud menyerahkan tanggungjawab kepada seseorang yang berhak menerimanya dan dipercayai agar melaksanakan tanggungjawab tersebut tanpa mengabaikannya. Sebagai contoh, terhadap Allah. Sebagai hamba, seperti taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagai khalifah, memelihara, memakmurkan serta membangunkan bumi agar lebih sejahtera. Terhadap diri sendiri dari segi lahiriah, iaitu menjaga kesihatan, kebersihan dan memberi hak kepada anggota panca indera. Dari segi rohaniah pula, iaitu anggota panca indera digunakan untuk beribadat dan bukannya untuk perbuatan sia-sia dan dilarang. Manakala terhadap orang lain, setiap manusia itu mestilah menjalankan amanahnya kepada masyarakat sama ada dari sudut perkhidmatan, saling tolong-menolong, bekerjasama, bercakap benar, mengeluar zakat dan bersedekah. Selain itu, pemurah. Bersikap pemurah dapat diertikan dengan amalan membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang dituntut oleh syarak. Ia terbit daripada pengorbanan, iaitu pengorbanan dari sudut membelanjakan serta mewakafkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketulusan hati tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran atau pujian. Impaknya, pertama sekali, membersihkan hati sang pemberi harta dari segala sifat sombong, riak dan bongkak di atas pemilikan hartanya. Kedua, menanam sikap saling menyayangi serta prihatin terhadap sesama insan. Yang ketiga, membasmi kemiskinan dan kadar jenayah di negara. Dan yang terakhir, status ekonomi masyarakat akan menjadi maju. Secara kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahawa terdapat banyak persamaan dalam isu-isu etika dan peradaban yang ada dalam agama Islam dan kepercayaannya. Selain itu, Islam merupakan agama yang mudah untuk diikuti dan difahami baik umat Islam maupun orang bukan Islam. Islam juga bersifat komprehensif, membahas masalah-masalah manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Sekian, terima kasih dari saya, Nur Alfa Izzayu binti Arifin, pelajar Diploma Seni Bina dari Politeknik Sultan Idris Shah. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Izzata binti Aman Shah, pelajar Diploma Seni Bina daripada Politeknik Sultan Idris Shah. Pertama sekali, pendahuluan. Setiap agama yang wujud di atas muka bumi ini bersifat sama ada samawi atau agama Buddha, semuanya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang prinsip utama dalam etika Islam. Prinsip utama dalam etika Islam yang pertama ialah etika mestilah selari dengan adin, yaitu agama. Di dalam Islam, orang yang mempraktikkan etika atau akhlaknya yang mulia dilihat sebagai orang yang berjaya mempamerkan Islam serta agamanya. Manakala orang yang melakukan perbuatan yang keji dianggap sebagai orang yang lemah iman serta agamanya. Etika yang kedua merupakan etika membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia. Etika di dalam Islam juga perlulah menggariskan tentang dua dimensi sikap manusia, iaitu dimensi sikap positif serta dimensi sikap negatif. Dimensi positif yang disebut di dalam Al-Quran adalah seperti Al-Ilm, ilmu pengetahuan, Al-Bayan, wacana intelektual, dan Al-Taqlim Al-Asal. Selalu dikaitkan dengan fitrah semula jadi manusia yang suci. Manakala prinsip yang terakhir, iaitu etika menyantuni hubungan secara personal dan interpersonal. Personal melibatkan proses tazkiyatun nafs, iaitu satu proses yang mana melibatkan penambahbaikan intelek serta kerohanian jiwa yang berterusan. Proses ini amat penting agar dapat memastikan jiwa manusia itu sentiasa suci dan bersih dari sifat-sifat yang buruk dan tidak disukai di dalam Islam.
Yang terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahawasanya terdapat banyak persamaan di dalam isu-isu etika dan peradaban yang ada dalam agama Islam dan kepercayaannya. Keduanya bertunjangkan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mendasari sumber etikanya. Walaupun tamadun Melayu pada mulanya menerima pengaruh animisme serta Hindu-Buddha, namun prinsip-prinsip Islam lebih ditekankan dalam adat-adat yang menjadi garis panduan etika bagi masyarakatnya. Sekian dari saya, Nuraini Zatu binti Amrisyah, pelajar Diploma Seni Bidang.